Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita tengah hari mengenai khabar duka pemergian ahli Dewan Undang Negeri Adun Jepak Allahyarham Datuk Talib Zulkifli pada Jumaat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg menyifatkan pemergian Allahyarham pada usia 72 tahun meninggalkan dampak mendalam terhadap perkhidmatan awam di negeri ini. Menurut beliau, perginya seorang sahabat yang setia serta rakan sekerja yang penuh dedikasi dengan tanggungjawab adalah satu kehilangan besar bagi beliau dan kerajaan Sarawak. Beliau telah berkhidmat dengan saya selaku saya menjadi Menteri Perindustrian sebagai Setiausaha Tetap Kementerian. Sebelum itu juga beliau adalah seorang pekerja Sarawak Civil Service yang dipinjam kepada Petronas. Dan selepas itu beliau balik kepada perkhidmatan awam, balik dan bertugas dengan kerajaan Sarawak. Dan ketika itu juga beliau diminta untuk menjadi calon kepada kawasan yang baru, iaitu Ratan Tatau, dan memenangi hinggalah akhir hayat. Dan dia telah bertugas dengan cemerlang dalam perkhidmatan awam, juga sebagai seorang pemimpin, menjadi menteri, dan saya telah meminta beliau menjagakan ombudsman. Pada pilihan raya yang lepas kita mencalonkan beliau sekali lagi. Dan selepas itu dia menjadi penasihat kepada kerajaan Sarawak, khususnya untuk melihat pembangunan di Tulung, BDA, khasnya kawasan pembangunan yang baru, iaitu apa disebut sebagai Jepak Jaya. Dan beliau telah banyak menyumbangkan idea-idea dalam pembangunan tersebut. Tetapi Allah telah menentukan lebih sayang kepada Allahyarham. Beliau menguruskan nafas terakhir tengah hari tadi. Beliau berkata demikian kepada media semasa menghadiri upacara pengebumian Allahyarham Datuk Talib di Kompleks Pusara Islam Semariang di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari dengan rasa penuh simpati menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham dan memohon agar mereka bersabar dalam meneruskan kehidupan. Kita mohon agar keluarga kita bersimpati dengan keluarganya dan memohon agar mereka bersabar dan terus meneruskan kehidupan. Dan saya bagi pihak kerajaan dan juga parti PBB mengucap takziah dan mendoakan moga-moga Allah beliau menentukan bersama-sama orang yang saleh. Turut menghadiri upacara tersebut ialah Tuan Yang Terutama Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awang Nasar serta isteri Puan Sri Datuk Hajah Fatimah Muhammad Iskandar, isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kui Hien, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Kementerian Kesihatan Malaysia Lukanisman Awang Sauni, Ahli Dewan Undang Negeri Adun Daro Syafiee Ahmad serta kenamaan yang lain. Allahyarham Datuk Talib menghembuskan nafas terakhir di Pusat Rawatan Pakar Normah pada jam 5.50 petang dan jenazahnya dibawa ke Kompleks Pusara Islam Semariang untuk penghormatan terakhir dan urusan solat jenazah sebelum dikebumikan pada jam 9.30 malam. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari bersama Datuk Amar Jumaani sempat menziarahi jenazah Allahyarham di Pusat Rawatan Pakar Normah. Hadir sama ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Sri Fadilah Yusof, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni dan beberapa kenamaan yang lain.
Selain menjadi wakil rakyat di Dun Jepak, Allahyarham juga merupakan penasihat Jepak Jaya Development. Allahyarham yang lahir pada 13 September 1951 meninggalkan seorang balu, Datuk Dr. Zaliha Abdullah, 4 anak dan 4 cucu. Allahyarham juga merupakan ahli Parti Persatuan Bumiputera Bersatu (PBB) dan mantan Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman bermula 2017 sehingga 2022. Berita seterusnya, pengiktirafan kepentingan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sejak zaman bekas Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Pehin Sri Adnan Satem telah memberikan lebih banyak autonomi kepada Sarawak. Ke arah itu, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar menzahirkan rasa gembira dengan kepimpinan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Dato' Abang Openg yang telah banyak berusaha untuk rundingan selanjutnya dengan Kerajaan Persekutuan agar semangat sebenar MA63 dapat direalisasikan suatu ketika nanti. Menurutnya, satu kejayaan ketara Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari berhubung MA63 ialah kejayaan Sarawak mendapat 5% cukai jualan negeri SST ke atas minyak dan gas daripada Petroleum Nasional Berhad Petronas yang telah banyak membantu negeri ini membiayai keperluan prasarana dan infrastruktur terutamanya seperti jalan raya, jambatan, air terawat dan bekalan elektrik, perumahan telekomunikasi, kesihatan, pendidikan serta kebajikan rakyat. Katanya menerusi kenyataan media, putusan sempena sambutan Hari Malaysia yang dikeluarkan oleh Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Dalam pada itu, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia turut menyatakan keyakinannya terhadap kepimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari yang akan mencapai wawasan 2030 melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, memandangkan semua dasar yang diperlukan untuk mencapai wilayah maju telah digumbal dan dilaksanakan. Menurut beliau, ia sememangnya satu kejayaan dan pencapaian yang amat cemerlang untuk Sarawak dan menjadi suatu sejarah yang amat penting kerana ia bertepatan dengan sambutan perayaan Hari Malaysia pada tahun ini. Sebentar itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi selamat tiba di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kuching pada petang Jumaat bagi menghadiri sambutan perayaan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan. Ketibaan beliau menggunakan pesawat khas pada jam 5.56 petang disambut oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia Datuk Rubiah Wang dan Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni. Turut hadir menyambut ketibaan beliau ialah Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Azman Ahmad Sapri dan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Manca Anta. Difahamkan pada pagi Sabtu, beliau dijangka hadir dalam program pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentek yang akan disambut oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid dijadualkan menghadiri mesyuarat jemaah Menteri di Wisma Bapa Malaysia sebelum menghadiri sambutan perayaan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan pada sebelah malam. Pada Ahad pula, beliau dijangka akan bertolak ke Kota Semarahan dengan menaiki helikopter khas TUDM bagi menghadiri program Santuni Rakyat di Sekolah Kebangsaan SK Haji Bujang, Sembangan sebelum pulang ke Kuala Lumpur pada hari yang sama. Masih dengan perkembangan di Kuching, Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan dan segala sejalai telah dipilih sebagai tema dan slogan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata slogan tersebut dipilih kerana amat bertepatan dengan keadaan masyarakat di Sarawak. Slogan ini amat bertepatan dengan keadaan masyarakat di sini, terutama dalam langkah bersama dan seiringan bagi merealisasikan aspirasi Malaysia Madani. Harapan kita agar segulai sejalai dapat dihayati oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira perbezaan kaum maupun etnik. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Apresiasi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 peringkat Sarawak di Kuching yang turut dihadiri Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi pada Jumaat. Katanya pelbagai aktiviti peringkat komuniti telah dibuat untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa kini.
Dalam ucapannya, beliau turut menyatakan sambutan Bulan Kebangsaan yang dimulakan dengan Majlis Pelancaran Buku Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang telah berlangsung dengan meriah. Selain itu, beliau menzahirkan penghargaan kepada agensi-agensi kerajaan yang telah memberikan kerjasama yang baik, termasuk pihak penaja dari pelbagai sektor korporat dan agensi lain yang berkaitan dalam menjayakan program tersebut. Sementara itu, Datuk Julaihi dalam ucapannya berkata, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi MUT Sarawak bersedia menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Malaysia dalam membentras jenayah vandalisme. Katanya KKD di bawah kepimpinan menterinya Fahmi Fazil telah menyatakan persetujuan untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam menghentikan perbuatan vandalisme terhadap utiliti di Sarawak. Jadi oleh itulah maka ini salah satu daripada ruang kerjasama yang boleh kita harapkan daripada kementerian dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Mungkin juga ada satu lagi ruang yang saya percaya mungkin saya boleh kongsi di sini, sebab Sarawak nak mempercepatkan liputan jalur lebar internet di seluruh Sarawak. Sebab transformasi digital adalah salah satu daripada enablers yang dikenal pasti oleh Kerajaan Sarawak untuk membangunkan 6 sektor ekonomi yang telah dikenal pasti supaya Sarawak dapat dibangunkan menjadi Sarawak yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 dan rakyatnya pun juga berpendapatan tinggi. Katanya kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri percaya bahawa ruang kerjasama meliputi semua pihak adalah penting untuk menjadikan rakyat Malaysia dapat bergaul sama ibarat segulai dan pada masa yang sama dapat bergerak ke hadapan. Menurut beliau lagi, KKD juga bersedia bekerjasama dan sentiasa mempergiatkan program memupuk dan menyemarakkan nilai patriotisme. Usaha murni itu katanya dilakukan melalui pendekatan secara komunikasi bersemuka serta memanfaatkan platform digital agar mesej perpaduan dapat diterapkan dalam pelbagai lapisan masyarakat. Beliau juga mengucapkan rasa syukur kerana Sarawak pada tahun ini menjadi tuan rumah tuan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 bertempat di Stadium Perpaduan Petrajaya. Selanjutnya, kepentingan untuk mengukuhkan perpaduan, persefahaman, tahap toleransi dan keakraban dalam sesebuah negara bermasyarakat majmuk seperti Malaysia bukan hanya satu tuntutan moral. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berkata, keempat-empat elemen tersebut merupakan kunci utama dalam usaha membina negara yang stabil dan sejahtera. Menurutnya, apabila masyarakat bersatu dalam menghadapi kepelbagaian pandangan dan pemikiran Malaysia, mempunyai potensi besar untuk memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi dan pembinaan negara yang kukuh. Bila kita bersatu, stabil dan kukuh dalam kepelbagaian pendapat dan fahaman, kita mampu memberi tumpuan ke arah pemulihan ekonomi dan membina negara, terutama kebajikan masyarakat yang kehidupan mereka mungkin dicengkam oleh kos sara hidup yang meresahkan. Tidak ketinggalan, kita juga mesti sama-sama membina jati diri anak muda Malaysia sebagai pewaris masa depan ibu pertiwi kita Malaysia. Tuhan tidak pernah membebankan kita dengan sesuatu yang tidak mampu kita tanggung. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Katanya menerusi video ucapan sempena sambutan Hari Malaysia pada Khamis. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop menekankan bahawa pada masa kini, isu kebajikan dan kesejahteraan rakyat perlu lebih banyak diberi perhatian berbanding isu perang politik. Katanya tingkah laku pemimpin-pemimpin tertentu terutama di Semenanjung yang tidak berhenti menyerang dan mencemuh sesama sendiri merupakan polemik politik yang hanya berkisarkan kepentingan diri sendiri dan perebutan kuasa yang hanya merugikan rakyat dan melemahkan usaha pembangunan negara. Menyentuh mengenai keadaan politik di Sarawak, Datuk Abdullah memberitahu suasananya amat membosankan kerana tidak wujud langsung sentimen-sentimen politik yang sensasi. Ujar beliau, semua wakil rakyat di negeri ini malas berpolitik namun rajin memberi tumpuan ke arah membangunkan kawasan-kawasan yang diwakili masing-masing. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube.
Sebelum mengakhiri buletin UKAS, mewakili warga UKAS, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga Malaysia terus maju dan rakyatnya kekal bersatu dalam suasana aman dan harmoni. Kami tinggalkan anda dengan sorotan upacara pengebumian Allahyarham Datuk Talib di Kompleks Pusara Islam Semariang di Kuching pada Jumaat. Mewakili bilik berita UKAS, salam takziah diucapkan kepada seluruh keluarga Allahyarham. Semoga roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.